quantity balance method. Tujuan perkara ini adalah sama juga, kita nak predict ataupun kita nak estimate flow rate untuk beberapa jaringan pipe. Tadi kita ada Hardy-Cross method dan ini kita akan melihat quantity balance method. Jadi quantity balance method ni ialah sama juga, dia akan dibuat berdasarkan head loss, maksudnya berdasarkan losses yang kita ada. Okay, so basic idenya ialah, kita beranggapan bahawa sekiranya kita ada satu sistem pipe seperti ini, satu sistem pipe seperti ini, kita akan pertama sekali kita perlu tentukan apakah inlet dan apakah outlet. So contohnya kita tentukan ini adalah inlet dan ini adalah inlet, dan ini adalah outlet. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita buat nota ni pun saya rasa ada di website, jadi saya boleh laju sikit lah. Jadi apa yang boleh kita buat, kita boleh menulis persamaan ini, iaitu kita kata total inlet iaitu aliran AB dan CB mestilah sama dengan aliran B dan D. Jadi kalau kita tengok di sini, kita kata aliran AB dan CB adalah inlet dan outlet adalah BD. Oleh itu, kita boleh menulis QAB campur QCB campur Q adalah equal dengan QBD. Kemudian kita cuba untuk masukkan nilai. Maknanya kita cuba untuk masukkan nilai yang mempunyai nilai losses. Seperti yang kita ketahui, kita akan membuat equation yang ada sedikit sebanyak nilai losses kita. Oleh itu kita substitutekan value HF sama dengan KQ kuasa 2 dan kita boleh buat pembezaan. Maksudnya kat sini saya rasa awak pun faham. Kita ada HF sama dengan KQ kuasa 2. Jadi kalau kita tulis DHF over DQ, so kita boleh dapat 2KQ. So kemudian kita boleh ubah menjadi DHF sama dengan 2KQ DQ. Jadi kita bawa Q di sini pergi ke sebelah. Yang ini pun saya rasa awak boleh nampak, dia adalah hasil ubah suai daripada persamaan di atas. So kemudian kita boleh lagi ubah suai sehinggalah kita boleh dapat DQ sama dengan Q per 2HF DF dengan cara kita masukkan nilai K yang kita ada di bahagian atas ini. So kemudian apa yang kita perlu buat, kita kena menggunakan perkara ini, maknanya kita menggunakan nilai DQ yang kita dapat ke dalam equation continuity equation ini yang telah kita ubah suai. So macam mana kita nak ubah suai? Dia menggunakan idea yang sama sebagaimana Hardy-Cross method. Kita beranggapan bahawa first assumption kita adalah kurang tepat. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena ambil sedikit daripada bahagian yang terlebih dan kita kena masukkan ke dalam bahagian yang kurang. Cuma assumption ini dibuat bagaimana? So ia dibuat lebih kurang. Katakan kita ada jaringan pipe seperti ini, dalam keadaan semua kadar alih ini kita tidak ketahui. Jadi apa yang perlu kita buat, kita mungkin buat assumption ini berapa nilai, so ini berapa nilai, and then ini berapa nilai. So kemudian sekiranya tidak balance, apa yang perlu kita buat, kita akan ambil sedikit daripada bahagian ini. Maksudnya kita ambil sedikit daripada bahagian ni, top up kepada outlet, dan kita ambil sedikit daripada bahagian yang sini, kita top up juga kepada outlet. Oleh itu, outlet akan ada satu nilai yang baharu. So, awak boleh nampak kerana dua amount daripada dua tempat berbeza dimasukkan ke dalam satu tempat, oleh itu dia akan menjadi nilai yang berbeza. Oleh itu, di dalam derivation untuk equation ini, kita akan menulis sebagai QAB tolak
QAB tolak Q delta QAB dicampurkan dengan QCB tolak delta QCB, dan outlet kita campurkan kerana kita masukkan ke dalam sini. Tetapi awak kena ingat, kita ambil dua portion, satu daripada AB dan satu daripada CB, kita pindahkan ke sebelah. Oleh itu portion ini sebenarnya adalah portion yang telah ditambah. Oleh itu kita kena menulis dalam sebutan yang berbeza. Okay, berbanding dengan Hardy-Cross method. Hardy-Cross method ni kita kata kita ambil yang di sebelah kiri, kita letak di sebelah kanan. Jadi itu sebab dalam Hardy-Cross method dia akan ada hanya delta Q dipindahkan ke sebelah kanan dengan delta Q juga, kerana dia adalah amount yang sama. Tetapi di sini kita kata kita ambil amount untuk setiap cabang. Oleh itu apabila kita pindahkan ke sebelah, dia akan menghasilkan nilai yang berbeza. Okey. Jadi di dalam rumus ini kita selalunya kita akan buat supaya dia akan memberi simbol yang berlainan. So jadi maknanya kita ada QAB, kita ada delta QCB, kita ada delta QBD. Okey, ada 3 delta. Kemudian pengiraan delta Q ini kita boleh simplifiedkan seperti yang ini. Okay, jadi maknanya kalau delta Q1 sama juga dengan Q1 dan F1. Okay, jadi maknanya kalau kita ada delta QAB, kita ada delta QAB per 2HF AB. Dan seterusnya kita boleh menulis 3 sebutan. Sebab kita ada 3 nilai DQ. Okay, jadi apa yang perlu kita buat, setiap ini, nilai ini kita masukkan di sini. Okay, yang ini kita masukkan di sini dan yang ini kita masukkan di sini. Jadi equation ini akan menjadi seperti di bawah ini. Okay. Kemudian apa yang perlu kita buat, oleh kerana DHF ini yang kita kata sebutan yang sama, oleh itu kita rearrange equation ini supaya menjadi sebutan DHF. Jadi equation yang terakhir ialah kita akan dapat nilai ini. So jadi yang ini saya harap awak boleh dapat ingat derivationnya dan juga final equation. Okay, di sini memang kita nampak kita ada QAB, QCB tolak QBD. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nature flow tersebut ialah AB dan CB adalah Q in dan QBD adalah Q out. Oleh itu kita akan menulis sebagai delta sigma Q in minus sigma Q out. Okey. Dan yang bawah ini pun kita akan samakan. Ini dua sebenarnya adalah inlet dan ini adalah outlet. Oleh itu kita tulis sebagai Q in dan juga Q out di sebahagian bawah. Okey, cara ini sama juga adalah cara trial and error. Jadi apa yang perlu buat, kita kena bermula dengan assumption, and then kita kata kita perlu mencari nilai DF, DHF ataupun nilai delta losses yang paling mendekati sifar. Okey. Okey, contoh kita ada soalan contoh seperti ini. So katakan kita ada keadaan seperti ini, maknanya kita ada satu inlet, okay. Kemudian satu inlet pada point J, dia akan dipisahkan ataupun dia bercabang kepada 3 cabang dan masing-masing akan mengisi tangki masing-masing lah, seperti ini. Okay. Jadi persoalan dia, soalan ni mungkin saya ada silap sikit lah. Soalan dia akan tanya apakah flow rate pada pipe 1, pipe 2 dan pipe 3.
sekiranya inlet di sini kita ketahui sebagai 0.25 meter padu per second. Jadi maksudnya soalan ni masih lagi berkenaan dengan estimation flow rate yang kita perlu tentukan. Okey, cuma di sini point J ni maksudnya ialah apa? Dia beri keadaan daripada satu inlet dan ada satu titik di mana ia akan terpisah kepada 3 pipe. So selalunya ketinggian J ini kita kata akan menjadi turning point pengaliran air. Jadi sekurang-kurangnya kalau dia pergi, yang ini bermaksud elevation, maksudnya ketinggian tangki tersebut daripada datum. Jadi selalunya di sini ketinggian J ini ada pelbagai, iaitu kemungkinan kita ada tangki yang pertama, maksudnya inlet, mungkin dia duduk bawah dan dia hantar ke tangki yang lebih tinggi. Okey, macam gini. Okey, jadi maksudnya disebabkan oleh inlet berada pada kedudukan yang paling tinggi, walaupun dia kedudukan di sini lebih rendah daripada tangki yang di sebelah kanan, tetapi inlet mempunyai ketinggian yang lebih tinggi, so air tetap boleh juga masuk ke tangki tersebut. Okey, yang itu yang awak kena faham tentang kedudukan J. Okey, tetapi kedudukan J mungkin akan mempengaruhi flow rate pada setiap pipe. Contohnya kalau antara tangki tu kedudukan J tu di atas dan dibagi ke tangki yang lebih bawah, so mungkin flow rate dia akan berbeza berbanding dengan kedudukan J yang duduk mungkin di bahagian bawah atau di tengah-tengah kedudukan tangki ini. Yang itu yang saya harap awak boleh imagine. So jadi di sini sekali lagi dia beri nilai F sama dengan 0.02. Oleh itu kita akan pakai HF sama dengan KQ kuasa 2. Saya harap awak boleh mengira nilai K dengan menggunakan rumus FL over D kuasa 5 16 per 2G pi square. Okay, yang itu adalah common equation untuk mencari nilai K. Okey, langkah yang pertama, kita perlu untuk analyse position of the inlet, kerana kita anggap bahawa air adalah mengalir secara natural. Kerana kebanyakan dalam tajuk bab 1, bab 2 kita akan membahaskan pengaliran air secara natural. Sebab andai kata kita ada external part, kita ada pump dan sebagainya, oleh itu kita kata kedudukan tangki dan sebagainya tidak mempengaruhi. Walaupun dia duduk bawah, kalau dia ada pump, dia boleh mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena estimate. Kita kata kita teka dulu berapa ketinggian inlet. Okay, sebab andai kata tangki yang paling tinggi kita ada adalah 80 meter, jadi tidak mungkin kita kata inlet berada di bawah 80 meter. Sebab ini adalah natural flow, jadi dia tidak boleh duduk di bawah 80 meter. Dia sekurang-kurangnya berada pada ketinggian 80 meter supaya air sama level, atau kita kata dia perlu berada lebih tinggi daripada 80 meter. Jadi ketinggian tersebut kita perlu teka. So jadi andai kata dalam soalan ini kita teka ketinggian tersebut 150 meter. So jadi first apa yang perlu kita tentukan ialah kita menulis Bernoulli equation, kerana kita perlu untuk mengeluarkan equation berkenaan dengan losses. Jadi andai kata kita ada inlet di sini, seperti yang saya dah nyatakan sebelum ini, awak kena imagine bagaimana streamline tersebut terjadi. Jadi kita anggap bahawa sekiranya kita ada air di sini, air itu akan bergerak pergi ke pipe A, so air juga akan bergerak ke pipe B dan air akan bergerak ke pipe C. Oleh itu, kita kata, andai kata kita ingin membuat comparison terhadap tenaga yang ada pada aliran tersebut, kita hanya boleh membuat comparison perbandingan antara inlet dan A, antara inlet dan B, dan antara inlet dan C. Kita tidak boleh compare A dengan B, B dengan C, C dengan A, kerana stream function ataupun streamline ataupun air sememangnya tidak akan mengalir daripada A ke B ataupun daripada A ke C. Okay. Itu yang awak kena ingat.
Jadi di dalam gambar rajah ini kita akan ada kira-kira 3 Bernoulli equation, iaitu inlet dengan A, inlet dan B dan inlet dan C. Jadi andai kata kita buat comparison untuk inlet dan A, okay, kita akan dapat dengan anggapan bahawa pressure pada inlet dan outlet adalah atmospheric pressure. Oleh itu kita anggap pressure-nya adalah sifar. Kemudian dengan beranggapan bahawa pipe tersebut adalah velocity yang sama ataupun diameter yang sama, oleh itu pengaruh velocity kita boleh abaikan. So di sini apa yang tertinggal hanyalah ketinggian pada inlet dan juga ketinggian pada point A untuk menentukan losses. Jadi kalau kita masukkan nilai, kita boleh dapat losses untuk A adalah 150 tolak 80 sama dengan losses. Jadi kita boleh tuliskan losses untuk A 70, losses untuk B 80, losses untuk C adalah 90. So kat mana kita dapat ni? Kerana dalam soalan telah diberi nilai yang tertentu. Yang ni. So kemudian apa yang kita buat? Kita buatlah table supaya kita boleh mengisi equation tadi, equation yang kita dapat di sini. Kita boleh menulis equation ini dengan mudah. Jadi saya propose untuk buat table seperti ini. So kita ada pipe 1, 2, 3 dan kita ada nilai K. Nilai K di sini awak anggaplah ini nilai K yang kita boleh dapat daripada soalan. Kerana dalam soalan ni saya lupa nak letak nilai F dia berapa. Nilai L dia berapa, nilai diameter dia berapa. Saya tak masukkan dia sepatutnya setiap pipe ni ada nilai yang tertentu. Jadi awak anggaplah setelah dikira, kita dapati bahawa nilai K adalah 10,000 dan sebagainya. So ini saya nak tunjuk juga supaya sewaktu kita buat Hardy-Cross method, kebanyakan soalan saya beri dalam keadaan nilai K yang kecil. K5, 10, 3. Jadi tetapi sebenarnya nilai K boleh sebesar sehingga 15,000, 20,000 dan sebagainya. Jadi maknanya awak tidak terkejut. So kemudian kita masukkan assume HF ni. So kita ada kat sini. Kemudian kita kiralah setiap satu kadar alih dan kita boleh mengira nilai Q over 2H. Cuma di dalam table ini saya silap sedikit. Patutnya bukan HA ni. Ni biarlah H biasa je. Maknanya HN dan juga KN. Maknanya kalau HC, K akan C. So kalau kita telah isi table, kita boleh dapat nilai yang tertentu. Kemudian kita akan guna nilai ini, kedua-duanya sekali, untuk menyelesaikan masalah. Satu perkara yang perlu kita ingat ialah, di dalam equation nanti, kita perlu mengisi nilai Q in over 2H in. So kat sini kita anggaplah bahawa nilainya sama dengan sifar. Kerana apa? Kerana kalau kita melihat equation yang ini, kita comparekan inlet dan satu point, dia akan berakhir dengan ketinggian inlet ditolakkan dengan ketinggian point tersebut. So jadi andai kata kita comparekan inlet dan inlet, inlet dan inlet, jadi oleh itu kita akan dapati bahawa 150 akan ditolak dengan 150 ketinggian inlet. Jadi H untuk inlet akan menjadi sifar. Ataupun sesetengah buku mengatakan oleh kerana pada inlet air belum bergerak lagi, oleh itu kita kata losses pada inlet akan bersamaan dengan kosong. So jadi losses di sini akan kosong, oleh itu Q in bahagi 2, H in akan sama dengan kosong. Oleh itu kita boleh mengisi rumus ini. Jadi kita ingat kita ada Q in tolakkan dengan Q out. So Q in kita ada, so kita tolakkan dengan Q out. So Q out kita ada 3 cabang. Jadi kita tolak Q1, tolak Q2 dan tolak Q3. Kita masukkan nilai tersebut. Ini nilai tersebut. Dari mana kita dapat nilai ini? 0.25 kita dapat daripada soalan, 0.0827976 kita dapat melalui pengiraan ini.
Bukan silap. Kita boleh dapat dengan tabel kita yang pertama, yang ini. Okay. Cuma di sini, di sini saya harap awak berhati-hati kerana saya harapkan 0.9, 15, 17. Okey, yang ini yang ini adalah first assumption kita. Okey, boleh? Okey, yang ini tak apa. Kita kata kerana kita kalau awak kira dia hasil tambah ni, contohnya 2 dengan 9, 11 campur 6, 17 satu atas. Okey, 7 14, 14 campur 8, 22, 23. Jadi 23, 0.23, 7. Sedangkan inlet 0.25. Okey, yang ini tidak apa. Tidak perlu dibetulkan kerana kita akan dapat sequence yang seterusnya. Okey. Okey, so maknanya awak boleh mengisi nilai ini. Kemudian kita akan mengisi nilai Q in over 2H in campur Q1, Q2, Q3 seperti ini. Oleh itu, seperti yang saya katakan, Q in over 2H in sama dengan kosong dan yang lain kita boleh isikan dengan nilai yang tertentu. Nilai ini kita dapat dari mana? Kita dapat daripada tabel yang kita kira. Dia ada apa-apa soalan? Doktor, contohnya kalau yang 150 tu kan, dalam soalan ni kan ada 150 kan? Okey, kalau contoh dia tak bagi. Okey, kalau kita tengok yang first evaluation tu 80 kan? Kalau kita letak 100 tak ada masalah ke? Tak ada masalah. Memang memang 150 tu takkan diberi dalam soalan. Oh, kita just assume tapi kena lebih daripada yang dibagilah. Kita assume yang diberi. Okay, maknanya 150 tu bukan satu ketetapan lah. Ya, betul. Bukan satu ketetapan. Thank you. Okay, so 150 tu ialah ketinggian yang awak predict. Awak mulakan dengan 150. Okay, jadi setelah awak kira, masukkan nilai yang ini, 0.0059 ni kita dapat dari mana? Kita dapat daripada pengiraan yang ini. Okay, kemudian kita isikan, kita dapat DHF sama dengan 0.86 8.67 meter. Okay, jadi apa yang kita buat di sini, kita kata sebenarnya ada losses tu yang sebenarnya besar lagi. Okay, jadi losses tu masih lagi ada balance 8.67 meter. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita tambah kepada nilai ketinggian yang kita beri. Okay, kenapa kita tambah? Sebab kita ingat balik equation kita yang ini. Ialah kita kata ketinggian tolakkan dengan ketinggian sebahagian yang lain akan menghasilkan losses. Okay, jadi maksudnya kalau losses ini meningkat, jadi kita kena tingkatkan ketinggian yang asal. So jadi setelah kita kira, kita dapat 8.67 meter. Apa yang perlu kita buat? Kita masukkan, kita tambahkan kerana simbol dia di sini adalah positif. Jadi simbol dia adalah positif, jadi kita kena tambahkan kepada ketinggian asal yang kita teka. Jadi 150 campur 8.67, so dia akan jadi 158.67. Okey. Tetapi pengiraan tidak terhenti di sini. Ini baru ketinggian, okey? Ini baru ketinggian dan kita kena keluarkan kadar alih. Awak kena ingat dia selalunya adalah prediction of flow rate. Jadi kita kena keluarkan kadar alih. Jadi kalau kita keluarkan kadar alih, so macam mana kita nak buat kadar alih? Kita kena buat confirmation of calculation. Maksudnya kita redefine. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Kita buat table sekali lagi. Kita tulis pipe 1, pipe 2, pipe 3. Nilai K adalah sama dengan table sebelumnya. Cuma nilai HF ini yang akan berbeza. Kenapa? Pada table yang sebelumnya, kita menggunakan 150. Sedangkan pada tabel yang ini, kita telah mendapat nilai ketinggian yang baharu, iaitu 158.67. Jadi kita masukkan 158.67 tolak 80, dapatlah 78.67. Jadi yang lain kita boleh kira 8898. Kita boleh kira Q, kita boleh kira 2HA. Jadi kita mendapat nilai Q
dan kita mendapat nilai Q over 2H. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita masukkan sekali lagi di dalam equation ini. Okey. Dan apabila kita masukkan, kita dapati bahawa nilai DHF ni sama dengan kosong. Okey, untuk soalan ini kita kata kita betul-betul dapat nilai sharp kosong. Oleh itu barulah kita boleh kita boleh propose kadar alih untuk setiap pipe adalah nilai ini. Maksudnya pipe 1 0.087, pipe 2 0.083 dan pipe 3 0.080. Jadi kalau awak tengok nombor ini, okey, kerana ini adalah jawapan akhir awak, jadi saya harap awak dapat balancekan juga sedikit. Contohnya, andai kata awak dapat kat sini 7 2 katakan. Okey, kat sini mungkin awak 72 susah juga, tak ada nombor sebenar. Jadi apa yang perlu awak confirmkan di sini ialah awak kena tambahkan ketiga-tiga nilai ini. Kalau kita tambahkan 7 dengan 3 10, satu atas 8 kali 3 24 25 kan. Okey, jadi kita dapati bahawa hasil tambah kadar alih di sini sama dengan 0.25 meter padu per second. Oleh itu, bolehlah kita katakan nilai ini adalah nilai yang yang kita propose ataupun yang kita estimate untuk setiap pipe 1, pipe 2 dan pipe 3. Okey. So andai kata ada sikit-sikit, contoh kat sini awak dapat 0.089 katakan. Bawah 0.083, bawah lagi 0.080. Jadi kalau keadaan ini, kalau awak campurkan semua sekali, awak masih lagi dapat 0.249. Tak tepat dengan yang ini. So kalau dalam keadaan ini, awak bundarkanlah 69 ni menjadi 7. Supaya bila dia campur semua sekali, dia akan dapat tepat 0.25. Sekurang-kurangnya awak propose flow rate yang sama. Maknanya inlet dan outlet yang sama. Okey. Okey. Jadi okey. Okey, saya nak tanya, maknanya yang tadi kan kita letak mula-mula 150 tu kan? Okey, maknanya kalau kita letak apa-apa sekali nilai janji lebih daripada 80 tu, DHF dia nanti akan jadi kosong, baru maknanya jawapan kita tu accurate. Betul. Tapi andai kata awak dah buat banyak, kalau contohnya kalau kita buat tapi jawapan dia tak kosong, maknanya dapat 1 ke 2 ke, itu dikira jawapan betul ke ataupun salah? Tak. Yelah, kalau anda kata dalam peperiksaan saya buat, saya akan buat juga dengan pengiraan tangan. Kalau saya rasa dia cuma setakat 2 atau 3 iteration awak dah boleh dapat. Tapi awak buat macam satu iteration, 2 iteration je awak dah give up, itu ada kurang sikit lah markah. Maknanya lagi sikit je awak sekurang-kurangnya boleh pergilah. Tapi andai kata saya pun buat, memang katakan sampai 12 baru jumpa yang betul-betul. Jadi waktu tu saya akan consider reason pula. Maknanya saya nak tengok awak jawab, okey, ini flow rate yang saya propose kerana nilai DHF telah menjadi terlalu kecil. Gitu. Okey, boleh nampak? Oh, okey. Maknanya sekarang ni yang Q yang kali kedua ni, kan kita 0.087 ni kan. Kalau kata ada 5 pipe sekalipun, maknanya total kelima-lima pipe tu mesti akan sama dengan Q in, betul? Betul. So kalau kata tak sama, maknanya kita just bundarkan bagi total tu sama. Betul. Kita adjust sikit lah. Supaya at least rule continuity equation tu dipatuhi. Okay. Dia jadi tak seimbang sebab DHF kita tu ada lari sikit kan. Betul. Jadi dia efek pada flow rate tu lah. Jadi tapi takkan kita nak tunjuk dekat orang, saya propose sekian, tapi bila orang tengok sekilas pandang, inlet dengan outlet tak sama, ini totally wrong. Kan? Kita tak boleh nak cakap, ini tak sama sebab ada pengiraan tu ada sikit tolerant. Kita sembunyikanlah perkara tu. Kita kata, kita adjust lah mana yang sesuai, adjust supaya at least continuity equation tu dengan cantiknya dipatuhi. Okey, boleh? Okey, kalau contoh soalan macam ni pula doktor, ada kemungkinan tak dia masuk VAF? Rasa tak adalah. Saya sebab kan sebelum ni yang
pagi tadi punya tu kan ada satu soalan, kalau tak silap saya ada VAF kan. Kalau untuk soalan macam ni, untuk final, untuk test ke, pernah tak ada masuk VAF? So saya tak pernah masukkan. Sebab tujuan Hardy Cross Method dan juga yang Balance Method ni adalah nak tengok kefahaman awak terhadap rumus tersebut. Bila kita letak VAF ke letak apa, dia dah ada macam awak nak fahamkan rumus tu satu kerja, lepas tu nak belajar trik macam mana kalau nak selesaikan kalau ada VAF pula kan. Ada tidbit yang lain. Jadi pada saya satu-satu dululah. Memang tak adalah untuk soalan tu kita mana doktor takkan letak untuk VAF punya ni lah. InsyaAllah. Setakat ni saya tak pernah letak apa. Kerana saya akan fokus tengok awak punya metod pengiraan ni awak faham ke tidak maksudnya. Okay, Doktor. Thank you. Okay. So, memang saya tahu ada kegusaran. Sebab ni saya buat cantik betul ni. Sebab saya buat reverse calculation. Saya dah tahu 150. So, saya teka 150. Jadi, awak kata boleh lah soalan ni. So, sekarang ni kita buat test. Okay, kita buat test. Saya harap awak boleh snap ni lah. So, andai kata kita tutorial 2 ni adalah benda yang sama. Okay, tetapi dalam keadaan saya tak tahu jawapan dia 150. Okay, jadi apa saya buat ialah katakan saya teka 200. Okay, saya beri tinggi betul. Saya teka 200. So, apa yang perlu awak buat, awak ulang balik tabel yang pertama ni. So, maksudnya tabel yang pertama ni adalah 200. Sini adalah 200. Dia akan jadi tolak 80 sama juga dengan HA. Jadi, dia sama dengan 120. Okay, boleh nampak So, jadi katakan saya anggap dia adalah 200. Jadi saya buat table. So awak buat table, maknanya awak buat table yang ini. So yang ini adalah 120, okay, yang ini adalah 130, yang ini ada 140. So yang ini pun ubah balik. HA ni awak guna yang ini 120 bahagi K. So awak boleh dapat nilai Q dan awak boleh dapat nilai Q yang ini. Seterusnya awak boleh substitute di dalam equation dan akhirnya awak boleh dapat nilai DHF. So, awak akan dapat nilai DHF sama dengan negatif 45.3. Okay. Bila awak dapat negatif 45.3, maknanya kita kata, okay, awak punya losses ni terlebih banyak. Awak estimate terlebih tinggi ni. Dia negatif. Jadi, nak tak nak kita kena kurangkan. So, macam mana nak kurang? Saya rasa awak pun dah boleh nampak. Kerana yang ini 200 ni kita letak terlebih banyak. Jadi kita kena kurangkan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita dapat negatif 45.3, kita tolak. Tadi kita kata kita campur sebab kita dapat positif. Ni positif kan? So jadi kita campur. Okay. Sekarang kita kira kita dapat tolak. Kita tolakkan dengan 200. So kita dapat 154.7 meter. Okay. So di sini bukanlah jawapan akhir. Awak kena ingat. Kerana jawapan akhir ni kita kata kita kena propose kadar alih. Bukan kita kena propose tinggi. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat lagi sekali confirmation of calculation tu. So confirmation of calculation tu ialah yang ini. Okay. Jadi sekarang ni kita kata kita kira. Yang ini kita dah dapat 154.7. Jadi apa yang kita buat? Kita ganti yang ini dengan 154.7. Tolak 80 dapat satu nilai, yang ni dapat satu nilai, awak dapat ini, awak dapat ni, masukkan lagi dalam equation, kita tengok DHF kita. Okay, so tapi bila kita kira balik dengan menggunakan 154.7, kita dapat DHF kita plus pula. Tadi dah tolak, kira-kira dapat plus lagi. Okay, dapat lagi. Okay, so bila dah dapat 4.1 ini, apa yang kita buat ialah kita campurkan. Kan ni tadi plus. Jadi kita campurkan. Kita 154.7 campur 4.1 dapat 158.8 meter. Okey, selepas ini kita nak buat kat mana? Selepas ini kita akan buat lagi sekali confirmation of calculation. Dalam keadaan sini bukan 154.7. Kita dalam keadaan 158.8. So yang ini kemungkinan mungkin kita akan dapat tolak pula. Kerana apa? Kerana nilai yang sebenarnya adalah ialah 15867. Jadi kat sini adalah 15887 kan? Mungkin dia tolak kat sini negatif 0.13. Dia 67 kan? Okey.
So mungkin awak akan dapat negatif 0.13. Awak tolak dapat 158.67. So awak buat lagi sekali confirmation of calculation. So insya-Allah awak boleh dapat nilai kosong. Jadi nilai ini sebenarnya adalah 158.67.